Right. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Selamat datang ke Kausa Channel dalam segmen Bina Kerjaya. Apa khabar semua? Kita nampak sahabat-sahabat kita dah mula masuk. Okey. Apa khabar? Apa khabar Fana, Tok Umar? Masya Allah, luar biasa hebat. Apa khabar semua? Selamat datang. Okey. Tu dia rakan-rakan kita dah bersama dengan kita pada malam ini. Jemput. Jemput ramai-ramai dalam sesi FB Live kita pada malam ini. Alright. Okey. Dan terima kasih sangat kepada kerana bersama dengan kami dalam sesi live kita di segmen Bina Kerjaya season yang kedua. Okey, jika anda semua sudah pun bersama dengan kita, sila berikan indikasi anda sudah pun menonton. Okey, sila berikan button like, button love banyak-banyak. Okey, berikan indikasi tazabar anda tu untuk sesi perkongsian kita pada malam ini. Okey. Jemput share kawan-kawan. Okey, seterusnya yang dah bersama dengan kita boleh tekan button share, button like kepada FB anda sendiri dan juga mungkin kepada grup-grup yang anda sertai. Okey? Dan juga jangan lupa tag kepada rakan-rakan anda dan menjemput mereka bersama menonton bersama dengan kita pada sesi malam ini. Alright? Okey. Okey. Dah ada yang belum masuk. Jemput tag kawan-kawan kita. Okey. Di ruangan komen, jemput tag, jemput share sahabat-sahabat kita. Okey. Dan nak check jugalah, yang dah masuk menonton, suara link clear tak? Suara clear tak? Nak check suara, jelas ke tak jelas? Cuba komen sikit. Jelas tak Tok Umar, Ana? Mungkin ada problem line sikit kan, ada lambat sikit naik dia punya komen di chat tu. Jelas? Okey, Alhamdulillah. Suara jelas Alright. Okey, terima kasih Tuan Rahim. Tuan Rahim bersiar dari mana tu? Okey, Alhamdulillah. Thank you Farhana. Jelas Alright. Okey. Saiful Nizar daripada Pasir Gudang. Clear. Okey, awesome. Geng-geng JDT, hadirkan diri anda. Okey? Okey, terbaik. Jemput, share, tag rakan-rakan anda dalam ruangan chat. Okey, untuk sama-sama kita memeriahkan sesi kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, siapa? Ashraf Faris. Jelas. Alhamdulillah. Thank you. Ashraf Faris bersiaran dari mana tu? Okey, Kak Awam daripada New York. Okey, clear sangat-sangat. Awesome Kak Awam. Okey, terbaik. Jemput tag kawan-kawan anda supaya mereka join sekali turut serta dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Alright. Okey, sebelum tu kita nak berikan laluan kepada montaj program. Stay tune.
Tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum hari ini, ramainya rakyat Malaysia diuji dengan ujian COVID-19 ini. Dalam ujian ini, ramai rakan-rakan kita kat luar sana mengalami ujian kerjaya mereka. Ramai di luar sana diuji dengan ujian perniagaan mereka. Ada yang dalam dunia keusahawanan, mereka pula diuji perniagaan mereka mungkin terpaksa ditutup, kedai fizikal mereka terpaksa ditutup. Kan ada pula yang terpaksa downsize, ada yang pula certain industri macam travel industry, kan, macam tourism industry badly affected. Okey, selamat datang sekali lagi kepada para penonton dan selamat kembali kepada penonton yang bersama dengan kami pada 6 siri pada season pertama pada tahun lepas, di mana segmen ini adalah segmen khas Kausa Channel membicarakan peluang-peluang untuk bina kerjaya dalam industri pewarisan hati Islam ini. Okey, sebelum itu izinkan Lin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Azli Meti Hashim, lebih mesra dengan panggilan Hajah Lin. Saya merupakan dai profesional mawarif dan alhamdulillah dah tahun keempat bersama dengan industri pewarisan hati Islam ini. Okey, bagi anda yang baru bersama kami, selamat datang sekali lagi. Salam perkenalan kepada semua. Okey. Alright, seperti yang kita semua sedia maklum, dunia amat mencabar kan dalam ujian dengan ujian COVID-19, dan baru-baru ini kita telah diuji pula dengan banjir kan, yang menyebabkan nyawa dan juga harta benda. Ada sahabat handai kita dan family juga terlibat sama kan. Didoakan semoga diberikan kekuatan lah untuk meneruskan kehidupan yang mendatang, insya-Allah. Dan seterusnya, kenapa segmen ini dibawakan khas? Sebab adalah bertujuan untuk memberikan peluang perkongsian ilmu tentang apakah peluang-peluang yang ada dalam industri pewarisan. Bagaimana anda membina keusahawanan dalam industri ini. Okay, so topik kita pada hari ini, season pertama untuk tahun 2020 bertajuk Hijrah dari Kacamata Tok Ma dan Mama. Okay, baiklah, saya yakin semua tahu kan sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW, orang yang paling kita cintai. Secara ringkasnya, hijrah baginda bersama sahabat menjadi titik mula kepada perubahan yang besar dalam perkembangan agama Islam. Hijrah menuntut pengorbanan kan, dan juga hijrah adalah inspirasi kepada kita untuk terus melakukan perubahan dalam kehidupan. Okey, contoh macam Lin sendirilah. Okey, Lin berhijrah, dia asal Melaka, berhijrah Melaka ke KL dah hampir 7 tahun, alhamdulillah. Dan yang betul banyak betul pengorbanan lah dilakukan kan. Dan masya-Allah banyak sangat perubahan yang berlaku kepada diri sendiri. Antaranya kita berjumpa ramai circle-circle yang positif kan. Kita jadi lebih baik daripada sebelum ni dan sebagainya. Seterusnya, apa kaitan hijrah ni dengan personality pewarisan kita pada malam ini? Kan? Baiklah, kalau tak sabar nak berkenalan dengan panel kita, tulis kat ruangan komen tak sabar. Kita nakkan energi daripada penonton kita pada malam ini. Okey, kita ada Amira Aziz juga di sesi live kita. Aslinda Anjang, Kak Maria Astuti. Okey. Dan seterusnya, okeylah, kita nak izinkan Lee memperkenalkan personality kita yang pertama. Kita bawakan khas daripada Johor Bahru. Ada Tagan JRT kat sini. Beliau dah berstatus Tok Ma. Okey, Tok Ma ya tuan-tuan puan. Walaupun berstatus Tok Ma, beliau telah memenangi anugerah dalam tempoh 3 bulan sahaja. Masya Allah. Hebat insan ini kan. Dipersilakan Tok Ma Ili. Silakan pentas. Assalamualaikum Tok Ma, apa khabar? Waalaikumsalam, Hajar Lin, khabar baik. Oh, cantik merah hari ni. Tok Ma masak apa ni? Oh, hari ni Tok Ma masak nasi lemak.
Oh, sedapnya Tok Omar. Macam jadi jiran je. Alhamdulillah. Kita bukan apa, Tok Omar ni kita tanya masak sebab dia pandai masak. Kan. Okey, baiklah kita nak jemput kita punya personality yang kedua. Tok Omar tak keserangan pada malam ini. Kita nak bawakan daripada Central Region yang ada Ceras. Beliau seorang adalah mama kepada 5 orang cahaya mata. Juga memenangi anugerah selama 3 tahun berturut-turut. Masya Allah. Dipersilakan Mama Farhana Rashid. Silakan naik ke pentas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mama. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Li macam mana? Sihat ke? Alhamdulillah, ampang okey. Line clear. Sihat, Alhamdulillah. Okey, itulah tadi Tok Omar masak nasi lemak. Anas, apa ini? Okay, so sebab malam ni ada live, saya sebagai ibu yang sangat sistematik. So hari ni kita order je Lin supaya dapur tak kecah, anak-anak kenyang, lapang dada kan, macam tu. Gunakan kemudahan yang ada Betul, gunakan kemudahan yang ada. Okey, baiklah. Kita nak kenal dengan lebih rapat, lebih dekat lagi dengan kita punya personality pada malam ini. Okey, Tok Omar. Dengan Tok Omar dulu lah. Betul ke apa status Tok Omar ni? Kan? Sebab nampak awet muda tengok berseri-seri dengan warna merah ada kan? Cerita sikit dari segi family Tok Omar yang mungkin kerjaya sebelum ini. Silakan Tok Omar. Okay, terima kasih Ajalin. Okay, izinkan Tok Omar perkenalkan diri. Nama Tok Omar adalah dalam kalau ikut IC, Ili Sabrina binti Abu Bakar. Ili tu pun short form dia adalah I love you Sabrina. Okay, kalau nama dekat rumah ni, orang panggil Along kan. Keluarga punya panggilan Along. Tapi kalau sama kita Along kan. Okay. Tapi kalau dekat tempat kerja lama dulu, orang panggil Tok Omar dikenali sebagai Mama Tiger. Kan? Mama Tiger. Jadi sekarang dekat Kejaya baru Tok Omar Mawari. Nampak tak? Nama pun berhijrah daripada Mama Tiger jadi Tok Omar Mawari kan. Jadi penghijrahan ni macam-macam boleh berlaku kan. Tok Omar garang sangat ke panggil Mama Tiger tu? Dulu garang, sekarang dah tak kan. Tapi kalau rasanya percaya tak kalau Tok Omar kata Tok Omar dulu garang kan. Okey, itu adalah nama panggilan. Okey, asal Tok Omar daripada Johor Bahru dan sekarang masih menetap kat Johor Bahru. Kalau Tok Omar adalah seorang isteri kepada anak ada 4 orang, 4 cahaya mata dan 2 orang cucu. Jadi nama Tok Omar tu bukan saja-sajalah, memang pangkat Tok Omar dah. Masya-Allah. Kalau Kejaya lama dulu Tok Omar bekerja di sebuah syarikat telekomunikasi yang terkenal lah di Malaysia, dan selepas bersara awal Tok Omar adalah seorang ejen unit trust dan juga takaful, dan sekarang Kejaya addkan lagi profil Tok Omar sebagai seorang dai pewarisan. Itu adalah sedikit lah tentang diri Tok Omar je dengan Farhana kan. Barulah orang tahu kan. Terima kasih. Itu baru tahu kan. Baru tahu Tok Omar sama kita buat takaful, buat juga unit amanah kan. Okey, kita nak beralih kepada mama cantik manis kita pada hari ini. Mama Farhana. Okey. Mama Ana ni dia sepupu Mumen tau. Sepupu mama dekat Kausar. Sebab kata apa, yalah 5 orang anak kan, 5 orang cahaya mata bukan senang nak uruskan kan. Mungkin boleh share sikit sedikit berkenaan Ana dan bagaimana perjalanan career Ana sebelum ini. Silakan. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih Hajalin. Pertama sekali saya nak ucapkan selamat malam kepada penonton Bina Kerjaya. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pada malam ini kan. So orang kata apa, tak kenal maka tak cinta. Farhana nama diberi. Saya menetap di Bandar Tong Seng Ceras. Memang orang Selangor, asalnya orang Selangor. Seorang isteri, ibu kepada 5 orang cahaya mata. Kan? So asalnya saya dulu merupakan seorang perunding takaful di sebuah syarikat takaful terkemuka di Malaysia, dan terkini ini adalah merupakan tahun kelima Lin. Tahun kelima ke tahun ke-6 dah 2022 kan. Tahun ke-6 saya bersama dengan Wasiat Shop Berhad lah, dan iaitu agensi Kausar lah, Kausar Group. Alright, itu sedikit lah Lin, sikit teaser lah daripada saya. Okey, Masya-Allah. Sama juga ni dengan takaful dan takaful dan penasi rumah kan Ana sebelum ni? Okey.
Sebelum saya berkecimpung dalam sebagai pengguna takaful kali kan, Ana seorang suri rumah tangga 6 tahun. Orang kata apa? Domestic engineer. Kalau 6 tahun tu boleh kata ada PhD lah dalam housewifing kan, gitu. So bila 6 tahun suri rumah, Lin pun tahu kan education sangat mahal sekarang, cost of living pun tinggi, kita duduk dekat KL kan. Jadi kita carilah pekerjaan yang dapat orang kata apa, flexibility of time kan, boleh plan time kita. So that's why saya berkecimpung lah dalam bidang takaful. Okey, Alhamdulillah. So kita tahu jugalah kan, tadi kata apa, bekerja sebagai macam Tok Umar, berpengalaman dalam bidang komunikasi kan, lepas tu buat juga unit trust dan juga takaful kan. Nak tahu jugalah pengalaman kerja lama. Mungkin masa makan gaji tu macam mana pengalaman dia, masa bekerja sebagai ejen macam mana pengalaman dia. Silakan Tok Umar. Okay, Tok Umar sebelum ni 20 tahun bersama syarikat telekomunikasi. Maknanya hidup ni dengan telefon, dengan line customer, jumpa customer kan. Lepas tu bila buat unit trust dan juga takaful masih lagi dengan customer. Betul. Cuma bezanya dulu dengan syarikat punya klien. Maknanya klien syarikat. Totally benda yang samalah kita akan buat tiap-tiap hari. Selama 20 tahun Jadi bila Tok Umar telah bertukar, berhijrah daripada makan gaji kepada commission lah. Maknanya sekarang kita kerja untuk dengan commission base kan. Daripada takaful, unit trust, sekarang adalah dai pewarisan. Satu je benda yang Tok Umar rasa yang sama, iaitu bantu orang. Jalin, bantu orang kan. Cuma dulu kita hanya tertakluk pada syarikat punya klien je lah. Tapi sekarang dia sangat luas sangat kita punya customer. Boleh berada di Malaysia, boleh kat luar negara, boleh kan. Jadi dia punya experience tu, kalau nak kata pengalaman tu sama, jumpa orang berbagai-bagai ragam, tapi dia punya feel tu lain tau Jalin. Feel dia bila kita kerja sendiri satu, bila kita dapat bantu klien pewarisan sampai akhir hayat dia, dia jadi satu orang kata wow kan, usia dah macam ni, wow dapat bantu orang macam ni, itu memang best sangat. Itulah yang Tok Umar rasa yang cekal yang dia sampailah ke hati kita. Jalin. Okey, baik. Itulah kata pengalaman lama tu, pengalaman tu diguna kan dalam industri sekarang juga. Dan Lin nampak tadi dulu bekerja dengan orang kan, maksudnya pengalaman Tok Umar tu dengan syarikat saja kan, bantu syarikat saja. Tapi sekarang skop dia lebih besar. Skop dia membantu masyarakat. Kan, masyarakat ialah tak tertolong lah orang kata kan, masa besar sangat skop dia masyarakat rumah di luar sana. Masya-Allah. Okey, thank you Tok Umar. Okey, Ana pula kan, Mama Ana. Macam mana pengalaman dalam sebagai domestic engineer kan, PhD 6 tahun tadi, 6 tahun, dan juga ada ejen takaful. Macam mana pengalaman tu? Boleh membantu Ana? Silakan. Ana okey ke? Macam beku itu? Okey, nampaknya Ana ada masalah kan? Beku. Okey Ana, tadi beku sekejap. Okey tu. Biasalah line macam ni kan, kita teknologi. Okey, Ana cuba testing suara. Suara pun tak dengar tu. Test. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebab Lin, Ana bersiaran dekat Ceras, kita hujan daripada petang tadi, dah berdebar-debar dah. Cuaca memang kurang baik lah kan. So kita memang dah, orang kata apa, dah terasa dah. Dah doa daripada tadi lah kan. Memang harap-harap sangat line okey, tapi kita hanya merancangkan Lin kan. Tapi Alhamdulillah sekarang dah okey balik. So apa tadi Lin? Soalan Lin, bagaimana pengalaman kerja dahulu sebagai ejen takaful juga sebagai domestic engineer selama 6 tahun tu? Kita dengar cerita. Baik. Okey. Bila bekerjaya sebagai orang kata apa, pekerjaan yang paling mulia sebenarnya kan, domestic engineer ni menjaga anak. Lin tahulah nak kena make sure anak ni makan cukup. Lepas tu sayalah supir kan, sayalah cikgu, sayalah chef, semua saya lah, bukan saja dengan anak-anak, dengan suami juga kan. Memang itulah tugas domestic engineer. Tapi macam saya ceritakan sebentar tadi, bila orang kata apa, dah 6 tahun kan di rumah, kan banyak bercakap dengan anak-anak je, cara bercakap pun dah jadi macam
tahulah bila cakap dengan budak-budak kecil kan, macam itulah jadinya. Jadi bila saya berhijrah menjadi seorang perunding takaful kan, di situ saya belajar Lin, orang kata apa, interpersonal skill, macam mana kita nak bercakap dengan pelanggan kan. Bayangkanlah tak ada experience bekerja, tak pernah bekerja dalam corporate world, tiba-tiba kena berjumpa dengan pelanggan macam tu kan. Mula-mula agak terkejut, tapi lama-lama tu orang kata apa, ala bisa tegar biasalah, kita dah berguru dengan senior kan di industri sana. Dan itu adalah orang kata apa, advantage lah untuk saya. Sebab sama juga Lin, salesperson ni frontliner kan, kita berjumpa dengan pelanggan. Jadi di situ sama juga membantu masyarakat kan. Dan juga dia improve skill saya untuk berhadapan dengan krisis Lin. Sangat-sangat membantulah bila saya menebarkan sayap dan saya berhijrah ke industri pewarisan, perindustrian pula. Pewarisan gitu. Itu dah sebut kan. Kan? Tersasul. So Ana kata apa, Ana daripada seorang si rumah domestic engineer berkecimpung dalam bidang takaful, membantu Ana untuk menaikkan self-esteem kan, lebih berkeyakinan, bercakap dengan orang kan. So kat situ juga membantu untuk industri yang sekarang ni. Masya-Allah. Apa ni, sukalah words Ana tu, frontliners. Kan kita semua ni frontliners. Okay, tapi persamaan lah antara Tok Umar dengan Ana, kita sama-sama membantu masyarakat di luar sana. Okey, baiklah. Seterusnya, ni topik yang best sikit soalan ni. Kita tahulah kan, tadi kerjaan lama. Bagaimana, nak tanya siapa tadi, Tok Umar dulu lah. Bagaimana penghijrahan Tok Umar ke dalam industri pewarisan hati Islam ni? Mungkin ada story di belakangnya kan yang tak pernah di-share dengan kita sebelum ini. Kan, apakah with story? With tu adalah what I do, why I do. Silakan Tok Umar. Terima kasih Haj Jalin. Cerita dia macam ni. Tok Umar ada seorang kawan baik lah yang ditakdirkan tidak mempunyai anak kandung. Jadi dia mempunyai seorang anak angkat perempuan. Dia juga adalah seorang klien Tok Umar di unit trust, dan seperti diketahui kami ada memberi wasiat lah untuk klien-klien unit trust. Jadi kawan baik Tok Umar ni telah membuat wasiat lah ke atas anak angkat dia lah. Tapi masa hari Tok Umar pun dah ada ilmu kan. Jadi Tok Umar tahu yang wasiat ni sebenarnya hanya boleh diberi kepada bukan waris, bahagian dia 1/3 saja. Jadi kalau kawan Tok Umar nak bagi rumah pada anak angkatnya, ditakuti tidak akan terlaksana lah sebab dia mesti mendapat persetujuan daripada waris-warisnya. Jadi kita dah tahu sebab dia tak ada anak, waris faraid dia adalah suami serta adik-beradik dia. Jadi Tok Umar takut tau. Sebab dia kawan baik, sebab kita nampak tau anak dia tu daripada baby sampai besar kan. Jadi Tok Umar takut satu hari nanti hasrat kawan baik Tok Umar ni tak terlaksana. So Tok Umar ni sampai ada satu tahap Tok Umar cakap, kalau boleh biarlah aku mati dulu sebelum dia mati. Sebab Tok Umar tak nak tengok tak nak merasai benda-benda macam tu kan. Tapi alhamdulillah ditemukan dengan wasiat Syok Berhad dan juga agensi Kausar Wealth Management. Dan selepas Tok Umar selidiki, buat research, Tok Umar rasa di sinilah apa yang boleh bantu dan Tok Umar boleh bantu kawan baik Tok Umar, sebab di wasiat Syok Berhad ada solusi yang boleh diberi kepada kawan baik Tok Umar, iaitu hibah. Jadi setelah Tok Umar register, maknanya Tok Umar hadirkan diri Tok Umar sebagai seorang da'i profesional dan da'i mawaris, sebab Tok Umar nak bantu, mula-mula nak bantu dia je. Jadi dia memang menjadi klien Tok Umar yang pertama. Settle dia punya akad semua kan, rukun hibah semua dah terlaksana semua. Tok Umar rasa alhamdulillah. Tapi Tok Umar rasa satu, maknanya ramai lagi orang kat luar sana yang mempunyai masalah sama macam kawan baik Tok Umar ni. Jadi Tok Umar rasa inilah masanya untuk Tok Umar bantu yang lain kan. Sebab kita nak bantu, biar bantu ramai-ramai kan. Sebab kita tahu masyarakat kat Malaysia ni ramai yang mempunyai masalah begini. Jadi kat situlah Haj Jalin, Tok Umar merasa inilah, sebab itulah kekal berada di wasiat Syok Berhad bersama Kausar, dan nak masuk tahun ketiga ni lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, Tok Umar sebab dengar cerita Tok Umar kan.
Sebab yelah, bayangkanlah best friend kita kenal kan dah lama. Anak angkat pun daripada kecil, Tok Ma kenal anak angkat tu kan. So bila tahu yang wasiat tu tak membantu pada kawan baik tadi, kita akan rasa macam, ya Allah takutnya biarlah aku mati dahulu. Kan? So macam, yelah momen tu sangat sedih lah kan. Kita macam, kenapa kalau, kata apa, kalau berhijrah lebih baik, kenapa kita tidak berhijrah? Kan? Sebab Tok Ma berhijrah lah, Alhamdulillah Tok Ma dapat bantu kawan baik Tok Ma tu. So macam mana dia punya sesi akad hibah semua dah settle? Dah settle semua dah? Kawan Tok Ma tu? Ya? Dengar ke suara? Okay. Minta maaf dekat sini ada apa, diorang main mercun. Okay. Minta maaf kan sebab nak tahun baru Cina kan, kawasan rumah dia main mercun pula. Tu yang tak dengar sangat tu. Okay. Kawan baik Tok Ma, Alhamdulillah lah. Dah selesai dah semua. Selesai semua, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Itulah kan, orang kata apa, kepuasan dapat bantu kawan baik sendiri. Okay. Itu kisah Tok Ma kan. Nak tahu tak kisah Mama Ana pula? Cuba komen dekat chat. Nak tahu. Kan? Okay, kisah Mama Ana. Mungkin Ana ada cerita yang tersendiri. Bagaimana Ana boleh berhijrah daripada takaful, daripada domestic engineer ke takaful dan sekarang ke industri pewarisan hati Islam. Silakan Ana. Terima kasih Hajalin. Soalan yang sangat baik. Untuk pengetahuan penonton semua, kan sebagai seorang salesperson kan, kita masing-masing ada strength masing-masing. Ada orang dia ada kelebihan lebih kepada TikTok, ada yang lebih kepada social media, ada yang lebih kepada direct approach kan, F2F dan sebagainya. Tapi saya memang strength saya, kelebihan saya daripada referral, Lin. Kan daripada referral. Jadi I would say 80% lah, 80% to 90% sales saya memang daripada referral saja. Jadi bila dalam industri ni saya perlukan lah kontak-kontak ni kan. Jadi saya talian hayat saya lah, ayah saya minta, kata Abah, anak Abah bulan ni tak ada sale lah, ada tak kawan-kawan Abah yang Abah boleh referkan macam tu kan. So sebagai seorang ayah kan of course sangat supportive kan, dia pasti nak bantu anak dia kan. So dia bagilah list kawan-kawan dia. Dia bagi list, so saya pun start lah WhatsApp seorang-seorang. So nak dijadikan cerita, seorang uncle ni saya message nak dekat setahun kawan-kawan, nak dekat setahun baru dia reply. Saya message macam mana? Masa ni saya masih lagi dalam takaful kan. Saya tanya, Assalamualaikum uncle, saya Farhana, ayah yang bagi number ni. So dia memang kenal lah, memang saya membesar dengan dia lah, memang saya kenal lah, memang kawan baik family lah. So saya tanya, uncle berminat tak nak buat dia ada business kan, Keyman takaful ataupun income replacement, saya cakap macam tu kan, retirement plan kan. So dia diam tau, dia diam. Tapi lepas tahun dia message saya, Assalamualaikum Farhana, boleh tak Farhana tolong uncle buatkan wasiat untuk aunty. Dalam hati saya macam mula-mula happy tau. Uncle ni reply, Masya Allah, seronoknya uncle ni reply. Sebab dia antara golongan high net worth kan, memang kita look forward sangat lah kan. Tapi bila dia cakap, Farhana boleh tak bantu uncle untuk buatkan wasiat untuk aunty. Saya terfikir, alamak, wasiat. Saya tak tahu. Saya tahu medical card, saya tahu income replacement, saya tahu retirement plan. Keyman saya tahu. Lain saya tak tahu. Lin, Tok Ma yang tu saya tak tahu kan. So saya cakap dengan, masa tu kita berborak lah dengan saya punya rakan seperjuangan. Iaitu upline saya sekarang lah. Saya cakap, kak, macam ni kak. Saya nampak ada demand lah dekat dalam financial planning. Kita dah protect. Bila masuk pula dekat unit amanah, kita dah accumulate wealth kan. So macam mana kita nak distribute pula. So bila dah ada demand kat situ kan, saya cakap dengan upline saya, kak jom kak, kita cari kak, kita survey. Company mana yang sesuai. So upline saya pergi company A, saya pergi company B. Kan? So kita buat research semua kan, excited lah ni. Nak membantu pelanggan kan, kata apa, value added lagi kan, services kan, tambah portfolio. Lepas tu, satu hari tiba-tiba upline saya message, Ana, akak dah jumpa. Akak rasa memang terbaik lah. Produk dia terbaik. Lepas tu agensi yang kita nak masuk ni pun terbaik sangat, dia cakap macam tu. Dia jual produk apa? Kan? Excited tak? Saya dengar pun memang excited. Dia jual khairat pusaka nak. Saya macam, khairat pusaka? Khairat kematian selalu dengar. Khairat pusaka tu apa pula? Oh, dia ada nilam, dia ada zamrud, dia ada delima. Saya cakap, apa benda pula tu? Batu-batu pemata ke yang dijual kan? Rupanya produk je lah.
Kan kita tak tahu kan. So excited, saya dah excited. Dia kata okay, kalau anda nak tahu lebih lanjut, esok akak punya upline ada appointment dekat SUKM. Anda nak tengok, jom. So saya pun pergilah dengan harapan orang kata apa, kita pun nak tengok juga kan betul ke kita nak bagi solusi tu. Of course kita nak bagi yang the best kan untuk pelanggan, so kita nak check dulu. So saya pun pergi, saya jumpa dengan pertama kali saya jumpa Puan Umi Kalsum. Puan Umi Kalsum merupakan saya punya KDE lah, KDE saya, mentor saya. So Puan Umi masa tu ada appointment lah di KSUKM dengan seorang officer di sana. First time saya tengok kan Hajar Lin, Tok Mak, saya excited, saya macam Puan Umi ni dia very charismatic, very knowledgeable tau, very empathy. Bila tengok dia cakap kan saya melopong. Bila dia kata macam mana Puan, kan, macam mana Puan dengan solusi yang saya bagi ni, Puan nak tak rancang untuk waris tersayang, Puan nak tak nasib waris Puan terbela. Saya pula yang macam nak, saya pula yang angguk tau, macam powernya Puan Umi ni kan. And then baru saya tahu ada akta wasiat lah, ada kanun tanah negara lah, ada akta probate lah. Saya macam akta apa ni? Aku tahu IFSA je, akta lain aku tak tahu. So nampak sangat, ya Allah, saya punya ilmu sangat-sangat kurang lah kan, compare kepada Puan Umi ketika itu. Saya macam tak boleh nak jadi ni. So tanpa berlengah lagi, saya terus cakap dengan Kak Su, okay Kak Su, Anda nak belajar. Anda rasa this is the right solution untuk pelanggan ni, untuk aunty yang uncle tadi tu kan, yang message tadi tu. So alhamdulillah dah 6 tahun dah. Hajar Lin, Tok Mak saya kat sini. Itulah cerita saya. Alhamdulillah. Best dengan cerita Ana kan? Leka dengan cerita Ana. Seronok tak? Cuba komen dekat ruangan chat. Seronok tak cerita Tok Mak dengan Mama pada malam ini? So dia nampak persamaan antara Tok Mak dengan Mama. You all berjumpa dengan someone kan? Allah jumpakan dengan someone, which is klien lah, klien masing. Dan Allah jentik hati Tok Mak, hati Mama Ana untuk tambah nilai kan? Untuk tambah nilai kepada kehidupan klien tadi. Kan? Kata apa, setiap perjalanan tu ada, setiap cabaran tu ada hikmah. Allah kata kan, hikmah dia. So alhamdulillah kan, bersamalah kita pada malam ini juga kan. Masya Allah, cantik. Orang kata apa, peraturan cantik, peraturan yang Allah tetapkan. Jangan cerita yang Allah jadikan. Masya Allah. Okey, baiklah. Kita dengar cerita manis tadi kan, macam best je kan Tok Mak masuk industri ni kan. Macam senang je. Dapat klien pertama, join dah 3 bulan je buat sales. Maksudnya 3 bulan dapat achievement, macam-macam lah tu kan. Kata apa, macam dia join tu dah ada klien lah, dah siap ada klien dah. Macam Ana pula, pun boleh, kata apa, Ana macam, yelah 3 tahun berturut-turut kan, Ana dapat achievement kan, Masya Allah. So tadi perjalanan cerita nampak macam mudah. Kan, nampak macam indah-indah belaka. Pelangi aja kan. So di sebalik jalan cerita mereka, ada cabarannya, liku-liku. Macam mana mereka nak, sebelum mereka join industri ni kan. Okey, baiklah. Sebelum Tok Mak dengan Ana sabar dulu, sebelum kita cerita cabaran tu, kita nak bagi laluan dulu kepada pesanan penaja. Kita simpan dulu cerita, lepas ni kita sambung. Okay? Alright. Kesedaran masyarakat Islam mengenai harta yang tidak dituntut dan beku ini semakin meningkat. Kausar Wealth Management. Perusahaan Kausar Wealth Management Senin Berhad.
Okey, kita kembali semula ke pentas. Jemput panel kita. Alright. Okey, so tadi soalannya berkenaan dengan cabaran, kan? Apakah cabaran yang dilalui untuk Mak, cabaran yang dilalui Ana? Kita tanya Ana dulu lah. So macam Ana, apakah cabaran ataupun liku-liku yang Ana kena hadapkan, yang Ana boleh manage untuk berjaya dalam industri ni? Silakan Ana. Okay, terima kasih Hajalin. Okay, saya simpulkan dengan dua lah Lin ya. Yang pertama sebelum pandemik, sebelum COVID dan selepas COVID lah. So sebelum pandemik macam yang semua penonton tahu tadi kan, saya ada sebutkan tadi saya merupakan domestic engineer kan, 5 orang. Saya mempunyai 5 orang cahaya mata. Jadi macam mana saya nak bekerja, nak berkeluar bekerja, saya kena manage dulu anak-anak. Sekolah dia macam mana, siapa nak hantar dia pergi sekolah, makanan anak-anak macam mana kan Lin. Belum lagi dengan orang kata apa, suami pula, saya nak kena manage segala-galanya. Kat situ perlukan bantuan lah, saya perlukan bantuan. So Alhamdulillah perlukan maid. So tapi maid datang dan pergi, belum lagi case maid lari Lin. Ya Allah, Akbar. Cerita saya dengan maid memang panjang lah. 3 hari 3 malam kalau kita cerita pasal maid memang tak habis lah. Macam-macam cerita kan. Tetapi betul, macam ragam. Tapi apa kata apa, Allah yang maha membantu kan, dia yang maha membantu. Alhamdulillah akhirnya saya dapat maid yang baik, yang bertahan dengan saya ketika itu kan. Dan selesailah masalah anak-anak kan, anak-anak pun dah sekolah semua, selesai. Tapi saya diduga pula dengan ibu yang sakit. So bila mak saya pada permulaannya didiagnose dengan dia kena mild stroke, dan sekarang pula ada blood disorder di mana dia punya tulang belakang dia tak dapat generate blood baru tau. Jadi kata apa, memang perlukan rawatan, kena pergi check up setiap minggu untuk kalau perlu blood transfusion kan. Memang orang kata apa, cabaran. Tapi saya sangat bersyukur mempunyai adik-beradik yang sangat orang kata apa, kami very close adik-beradik, bertanggungjawab, kita rotate. Jadi kita kena berani, kena pandai plan lah. Mungkin Isnin orang kata apa, kita punya K-Web kan, kita punya Alamak. Inilah cabaran lah, antara cabarannya kan. Line internet terganggu Rasanya lah kan. Sebab dia kata hujan kan, cerah hujan hari ni. Toma Johor okey tak hujan So far okey, Alhamdulillah. Terang hari ni. Okey. Okey, tak apa, mungkin kita pause ada sekejap, kita beralih ke Toma dulu. Kan. Kita saya okey. Terbeku Ana? Beku tadi. Allahu Akbar. Beku lagi. Barulah boleh nyanyi lagu Frozen kan. Let it go kan. Tadi beku di cerita Mak Ana tadi. Mak. Okay. Alright. Kisah mak saya tadi kan. Jadi bila ada mak yang sakit ni, saya bersyukur sangat dapat adik-beradik yang sangat bertanggungjawab Lin. Kami memang close adik-beradik. Kami tinggal pun berdekatan. Jadi kita macam plan lah minggu ni Kak nak jaga, betul Lin, kita gila-gila kan. And then dalam adik-beradik saya yang paling fleksibel, jadi kita plan lah. Minggu ni anak, minggu depan kakak pula, minggu lagi satu abang, so macam tu kan. So kita kena pandai plan lah Lin. So Isnin structured day kita, K-Web kita, jadi memang tak boleh kacau. Kalau Selasa saya plan, okay, kalau Selasa ada check up mak, saya buat appointment hari Rabu. So kita kena pandai plan lah. Bersyukur sangat dalam industri macam ni, time kita boleh, yang kata very flexible, so kita boleh plan lah accordingly kan time kita. Okay, itu before COVID. Bila COVID pula, bila tengok saya bercakap pun orang tahu kan, memang orang kata apa, sawan mic kan, orang panggil sawan mic kan, memang perunding di Kausar, semuanya sawan mic, bila bercakap macam peti jagung tak berhenti. Saya people person, penonton semua, saya people person, saya punya kelebihan adalah senang nak connect, senang nak klik dengan pelanggan, walaupun prospek tu orang stranger, saya senang nak orang kata apa, dapat klik lah. Tapi bila pandemik berlaku, di mana tak boleh nak keluar kan, semuanya kena buat offline. Saya bersyukur Kausar kita start dengan kelas 7 AM kan, 7 AM club kan, kita start dengan 7 AM club. So orang yang people person tiba-tiba terpaksa bercakap depan skrin lah. Macam kita sekarang ni lah. So dapat bayangkan tak tuan-tuan dan puan-puan,
macam mana saya nak repo macam mana? Saya tak boleh nak adapt tau pada permulaan. Dan saya harapkan dalam masa 3 bulan macam tu dah back to normal lah, COVID apalah sangat, tak ada apa-apa lah kan. So saya macam memandang ringan tau, macam tak apa. Orang lain sibuk lah beli green screen lah, beli ring light lah macam-macam. Saya tak. Betul. Beli mic lah, masa tu Shopee memang buat bisnes gila-gila kan. Tapi kan lepas beberapa bulan, bila kita tengok sale saya tak ada, saya macam tak boleh lah, aku kena buat something ni. Semuanya dalam fikiran lah. Sekarang ni, Tok Ma, Hajalin, saya bila klien cakap, Farhana, boleh tak jumpa petang ni kat office I? Masya Allah, saya terus macam, kenapa tak nak Zoom Kan? Kenapa? Sebab Zoom kan kita boleh play tau. Kita boleh buat appointment pagi, petang, malam. Lepas tu kan, bukan saja di strata Malaysia, di dunia. Kan? Boleh je nak meeting bila masa. Macam sekarang ni pun Tok Ma di Southern, saya di Central, Link pun di Central kan. Kita boleh bertemu macam ni dengan adanya teknologi. So, yes, di sebalik cabaran tu ada hikmah ni. Di sebalik hujan tu ada pelangi. So, saya sangat bersyukurlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itulah kita tengok tadi Ana punya cabaran. Li nampaklah personal, yang pertama personal, yang kedua dari segi kerjaya. Kan? Dari segi personal pula itulah Ana diuji dengan mat lari kan. Nanti kita korek lah nanti pasal kisah mat ni, panjang cerita kan. Malam okay. Apa dah? 3 hari 3 malam tak habis kalau cerita pasal itulah sebab Ana ni memegang banyak topi kan. Topi sebagai seorang anak, sebagai seorang isteri, ibu, kakak, adik. So banyak kata apa, tanggungjawab di situlah kan yang digalas. So Ana tadi mat lari. Tu tak sabar nak cerita, nanti kita pergi tepi lah kan. Lepas tu ibu pula diuji sakit, kurang sihat kan. Allahu Akbar. Tapi kat sini nampak alhamdulillah Ana mempunyai adik-beradik yang sangat rapat yang memberikan sokongan sepenuhnya kepada ibu kan. Dan alhamdulillah jugalah Ana di industri ni Ana ada kelebihan. Fleksibel masa kan kat situ. So boleh bantu ibu, alhamdulillah. Dari segi kerjaya pula, mula-mula tak suka je. Mula against dengan Zoom. Tapi sekarang tengok dah jatuh cinta dah dengan Zoom. Kan? Kata jangan benci-benci sangat, nanti sayang. Ini dia contoh je. Okay? Alhamdulillah samalah. Tok Ma dengan Lim pun sama. Kami pun suka juga dengan Zoom. Kan? Kalau boleh, biarlah pilihan tu pilihan yang Zoom lah yang pertama. Yang kedua baru jumpa. Kan sebab jimat masa, jimat macam-macam jimat lah. Sangat jimat. Okay, alhamdulillah. Itu cabaran daripada mama anak kita, right? Kita nak dengar juga cabaran daripada Tok Ma, kan? Tok Ma ni pun unik juga cabaran dia sebab dia berada di Southern kan, di Johor Bahru, jauh dengan Kuala Lumpur. So mungkin Tok Ma boleh share kan apakah cabaran Tok Ma, apa cabaran yang Tok Ma struggle per awalnya kan, tapi alhamdulillah membuahkan hasil di akhirnya. Silakan Tok Ma. Maaf ya, batuk pula tiba-tiba. Ini dah cabaran pula sekarang. Bila cerita pasal cabaran terus batuk. Okey, cabaran Tok Ma. Pertama sekali adalah jarak. Sebab agensi kami, agensi Kausa berada di Kota Damansara dan Tok Ma berada di Johor Bahru. Jadi ilmu kita ni tak banyak tau kan. Kita baru je nak tahu apa itu ilmu pewarisan kan. Tapi jarak tu Tok Ma kata tak boleh jadi ni. Kan? Jarak tu tak boleh jadikan alasan untuk Tok Ma tak berjaya. Jadi Tok Ma terpaksa merelakan diri untuk pergi ke Kota Damansara. Kan? Untuk belajar. Untuk ilmu. Nak jumpa ni dengan mentor Tok Ma ni, Puan Nuraini, Kak Wah kan. Sebab Kak Wah pun adalah yang terbaik sekali, adalah dai terbaik di Wasiat Syok Berhad. Jadi macam rugi kan kita dah ada mentor yang terbaik ni kalau kita sia-siakan kan. Jadi Tok Ma pergi naik flight macam orang kaya-kaya gitu pagi subuh naik flight, breakfast di Kuala Lumpur kan, malam balik Johor Bahru. Sebab terpaksa, sebab kita ni kurang ilmu. Itu adalah salah satulah dia efeknya mana kos masa Tok Ma, dan Tok Ma masih ada anak yang masih bersekolah seorang. Jadi toleransi tu cabaran tu nak schedulekan time dia kan dengan husband punya time, sebab dia bila Tok Ma tak ada, husband yang kena ambil alih. Jadi benda tu adalah
jarak lah yang menjadi cabaran. Tapi alhamdulillah, orang kata tak selalunya selepas hujan pasti ada pelangi kan. Alhamdulillah, adanya office di Johor Bahru, Kausar Southern Region. Ada di Johor Bahru sekarang. Kita ada office di Johor Bahru di City Square. Jadi dia tak perlulah lagi Tok Ma nak ke Kota Damansara sebab kat sini dah ada office. Jadi kat sini kita boleh jalankan kerja-kerja da'i kita seperti biasa, dan juga klien boleh datang ke office kami kan untuk buat akad hibah ke, atau kita ada presentation ke. Jadi kalau siapa-siapa penonton ni yang dia berada di Johor Bahru kan, jangan boleh jumpa Tok Ma di kita punya office dekat City Square. Kita ada Kausar Southern Region. Itu adalah cabaran lah daripada segi jarak, dan alhamdulillah lah dah settle dah masalah tu. Tapi pandemik pula datang. Bila pandemik datang, macam tadi Ana cakap dia tak suka kan, tapi Tok Ma ni sebab dah lama dengan telekomunikasi, memang dah dengan gadget-gadget ni dah okey, dah biasa kan. Jadi Tok Ma happy sebab satu, hilanglah masalahku untuk berjumpa dengan mentor-mentor yang hebat dekat Kota Damansara tu kan, dekat agensi Jadi dengan Zoom Tok Ma boleh jumpa diorang tiap-tiap hari secara online. Kan seronok kan? Kan seronok Ana. Dulu tak tahu, tak kenal Farhana. Tapi bila dengan ada Zoomnya tahu, okay, kenal Farhana, kenal Hajalin kan. Jadi keseluruh da'i-da'i yang berada di satu Malaysia kita boleh kenal. Itu salah satu cabaran. Orang kata ada cabaran dan pasti ada sinar yang akan datang. Itulah sinarnya. Kan? Jadi lama-lama kita pun seronok berada di pewarisan ni. Alhamdulillah, Ajalin. Masya Allah, itulah seronok dengan cerita kan. Tok Ma antara yang kita tahu lah, Tok Ma ni pelopor perunding di Johor Bahru kan. Sebab Tok Ma kata apa, ambil peluang kan. Tok Ma ambil peluang, belajar kan. Kata apa, ambil tindakan jadi perunding. Alhamdulillah dah ada office dah dekat Kausar Southern Region. Tahniah sekali lagi. Kan. Yang JDT, hadirkan diri anda di dalam komen. Tahniah kami ucapkan. Okey, semoga terus maju jaya. Okey, dan ialah kita tengok bukan senang kan, dari segi kos, masa kan Tok Ma. Alhamdulillah Tok Ma berjaya mengharungi semua itu. Dan yes, untuk Zoom selepas pandemik, alhamdulillah masing-masing selesa dengan Zoom kan. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Tadi kita dah dengar dah kan, with story, cabaran. Kita nak jugalah tips-tips ataupun apakah inspire lah kepada penonton daripada Tok Ma dan daripada Mama Ana sendiri. Kan yang kita boleh share kan, especially contoh macam Mama. Mungkin Ana boleh start dulu, Mama Ana. Apakah tips mungkin khususnya kepada para apa tadi nama dia? Domestic engineer. Kan mungkin kita punya para penonton ni ramai juga di rumah. Kan? Okey, silakan. Mama Ana. Alright. Okay. Terima kasih Lin. Saya sangat terinspirasi lah bila saya berhijrah daripada takaful ke pewarisan. Yang pertama adalah bila kita dapat menimba ilmu Lin. Ilmu-ilmu yang tak dapat dahulu kan. Sekarang dah orang kata apa, kita step up, kita jadi better version lah. Kan especially sebagai kaum ibu ni kan, Tok Ma kan, Lin, hati cepat tersentuh kan bila kita baca cerita orang lain kita pula yang sedih kan. So lagi seronok sebenarnya kalau misalnya kita dapat membantu orang lain. Okey, macam domestic engineer tadi, perasan tak mungkin sebelum ini anda adalah seorang career woman dan mungkin juga anda berpendidikan tinggi, tetapi untuk menjaga anak-anak anda berkorban kan. Bila berkorban menjaga anak-anak ni, kita dalam kepompong kita sendiri, kita orang kata apa, macam saya dululah, saya rasa saya seolah-olah berada dalam katak bawah tempurung kan, Lin kan, berada dalam saya punya comfort zone sendiri. Tapi sebenarnya saya tak sedar saya ada kelebihan untuk saya educate kepada orang luar. Saya dapat membantu masyarakat, saya dapat membantu kaum wanita, kaum anak-anak mereka dapat mengharmonikan keluarga. Dan yang paling priceless sekali kan bila saya dapat membantu selesai je hibah signing. Contoh lain, kerja kita kan ada hibah signing kan. Selesai je hibah signing, bila klien cakap, Farhana, terima kasih sangat. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat lepas ni
saya rasa saya boleh pecah mata dengan aman. Saya peace of mind, Farhana. Alhamdulillah saya dapat rasa yang saya dah rancang, saya dapat make sure yang family saya terjamin, mereka harmoni, harta saya dapat diwarisi. Peace of mind. Tu yang kata apa memang priceless lah, Lin. Kan? Allahuakbar. Kita dengar pun tenang je kan. Betul Ana. Bila kita dapat bantu klien sampai ke penghujungnya, Masya Allah, lega tu tak dapat digambarkan lah, kan? Okey. Dan itu Ana punya tips, antara tips Ana lain dari segi ilmu dan juga dari segi dapat bantu klien sampai selesai. Okey, itu Ana, Mama Ana. Okey, kita nak dengar jugalah daripada Tok Omar Ili. Apakah tips? Mungkin ada tips lain pada Ana, kan? Tips yang dirahsiakan sebelum ini, contohnya kan, yang boleh menginspire kepada penonton kita pada malam ini. Silakan Tok Omar. Terima kasih Jalin. Okey, Tok Omar kena beri satu rahsia lah kan, sebab nak rahsia kena buka satu rahsia. Okey, nak beritahu usia Tok Omar sebenarnya dah masuk, tahun ni masuk 5 series kan. Jadi orang kata Jalin dah 5 series dah Jalin tahun ni. Orang kata boleh je duduk senang-senang, duduk kat rumah sebab kita dah bersara kan, daripada dah kerja lama kan. Jadi kita boleh duduk senang-senang, kita boleh buat amalan kan, kita boleh bermain dengan cucu kan. Tapi dan orang juga kata kan umur dah 5 series ni CPU pun dah penuh kan. Betul. Tapi sebab minat kan dan rasa tanggungjawab untuk menyebarkan ilmu pewarisan ni kepada masyarakat, jadi Tok Omar rasa kecekal. Maknanya Tok Omar kena berada di dalam masyarakat untuk menyebarkan lagi supaya masyarakat kita tahu macam mana betapa pentingnya untuk kita membuat persediaan sebelum kita meninggal kan, untuk dalam pewarisan, sebab kita tak nak harta terbeku kan, menambah-nambahkan lagi harta terbeku yang telah sedia ada. Tapi dia bukan satu mudah lah. Jadi pertama tipsnya adalah jika kita dah beristeri kita dapatkan keredaan daripada suami, sebab kerja kita ni kadang-kadang tak tentu masa kan. Macam hari ni kan anak Tok Omar baru balik daripada dah setahun lebih 2 tahun tak balik sebab kena pandemik apa. Tapi dia baru balik hari ni lah sebab cuti seminggu. Tapi hari ni Tok Omar dah cakap lah yang Tok Omar tak boleh nak hadis untuk makan malam sebab Tok Omar ada live kan. Jadi benda-benda ni kalau family kita tak redha, family kita tak sokong kita, dia jadi mudah. Selain dia tak mudah lah Jalin kan Pak Ana. Tapi selain daripada tu, Tok Omar juga bersyukur sebab agensi Kausa Wealth Management sediakan Tok Omar training-training yang baik, yang hebat, training yang memang berstruktur. Lepas tu sistem yang bagus. Staff-staff di Kausa pun sangat-sangat membantu para dai. Itu memang tak boleh nafikan lah. Jadi daripada mereka macam Tok Omar ni yang ada CPU yang lambat ni, dah penuh kan CPU. Alhamdulillah Tok Omar dalam masa 3 bulan, masa lepas join Wasiah Syok Berhad, Tok Omar telah memenangi anugerah rookie terbaik dan juga anugerah Wasitah Roundtable. Dia bukannya satu kerja yang mudah sebenarnya sebab kita struggle nak belajar, nak buat kan, tapi alhamdulillah ia berjaya. Dan tahun lepas pun Tok Omar terima 3 lagi anugerah kan pada convention yang lepas. Dia bukan, dia sebenarnya anugerah tu tak memberi maksud apa pun, tapi anugerah tu sebagai lambang yang Tok Omar ramai membantu masyarakat. Jadi perjuangan ni terus membara lah di hati, di nyawa, insyaAllah selagi nyawa dikandung badan. Kan? Itu je lah Jalin yang Tok Omar rasa. Bagi tips sikit lah, kalau nak lebih boleh PM tepi Tok Omar. Okey, Masya Allah, itu dia tips daripada Ratu Wasitah kita. Kan? Sebab dia dapat rookie terbaik dengan Wasitah Roundtable pada di awal kemunculan beliau. Okey. So kat sini okey, dia recap sikitlah Tok Omar kata antara tipsnya di Kausa kita ada training yang sangat bagus kan, yang sangat baik. Kita ada sistem. Lepas tu kita ada sistem yang bagus dan juga adik-adik staff yang sangat baik. Kita ada kat sini tak? Kalau ada boleh munculkan diri kat dalam komen. Okey, say hi sikit kan. Sangat baik sangat kata memberi kerjasama kepada kita perunding ni, Masya Allah, memudahkan urusan kami semua, okey. Dan juga yang paling penting, reda suami, kan, untuk dah berkahwin, reda suami, reda anak-anak, kan, family kita membantu kita untuk kita teruskan perjuangan ini dengan mudah dan
dengan seikhlasnya lah kan, dah lancar je kan rezeki kita kan, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, baiklah. Allah, sekejap je kan masa Tok Ma nak. Ya Allah, hai. Kita dah sampai ke sesi dah ni. Ya Allah, hai. Sekejap sangat. Okey. Kata apa? Sekejap. Okey, ni pasti ramai yang terinspirasi kan dengan tips. Tips yang dikongsikan oleh Tok Ma, oleh Mama Ana kan. Oleh itu kami ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan yang menonton pada malam ini untuk datang beramai-ramai ke sesi taklimat Bina Kerjaya yang akan diadakan pada 3 Februari 2022. Okey, pada hari Khamis jam 10 pagi, hanya secara online saja di Zoom. Okey, dan link akan diberikan di ruang komen, boleh klik link yang diberikan. Alright. Okey. Kita ada sesi Bina Kerjaya PKPS. Boleh refer juga dekat pengenal tuan-tuan dan puan-puan yang menjemput anda pada malam ini. Ajak kawan-kawan ramai-ramai join lah. Dengarlah ilmu ni, sangat-sangat menarik dan memberikan manfaat kepada kita. Okey, so untuk maklumat lanjut, tuan-puan juga boleh juga follow Telegram kami. Okey, boleh klik link yang diberikan di ruangan chat oleh admin kita. Dekat situ kita akan share lah pelbagai lagi informasi terkini. Okey, baiklah. Kita sampai ke penghujung, kan? Dan sedih pula kan sampai hujung ni kan. Yang baik itu datang daripada Allah kan. Yang lemah itu datang daripada kekurangan diri kami sendiri. Tapi sebelum itu, saya nak tinggalkan anda dengan petikan daripada surah An-Nisa ayat 100. Ayat ini berbunyi, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapat di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Okey, wallahu a'lam bisawab. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, terima kasih Tok Umar dan juga Ana. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di siri Bina Kerjaya pada akan datang. Okey, jaga diri semua. Bye. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Ajalin. Terima kasih Ana.